Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak teraskan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi semalam dividen KWSP telah pun mula dikreditkan ke dalam akaun KWSP ke semua pencarum yang memiliki caruman di dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Okey, pembahagian bagi pengkreditan dividen ini adalah mengikut peratusan caruman, iaitu 70% ke dalam akaun 1 dan juga 30% ke dalam akaun 2. Jadi bagi sesiapa yang mempunyai akaun semalam ataupun hari ini, anda sudah boleh melakukan semakan, dan di bahagian utama tu dia akan menunjukkan jumlah dividen yang anda perolehi mengikut kaedah pelaburan yang anda pilih, iaitu sama ada konvensional ataupun Islamik, patuh syariah. Kemudian berapa jumlah dari segi ringgit Malaysia yang anda perolehi daripada tahun pelaburan 2021. Jadi di sini saya mengambil sedikit kesempatan untuk memberikan sedikit pesanan kepada sahabat-sahabat saya yang beragama Islam, sahabat-sahabat Muslim saya. Sebab saya melihat ada banyak berkongsian di dalam laman Facebook, berkongsi tentang dividen dan sebagainya bagi tuntutan air citra RM10,000. Tetapi apa yang saya lihat, kebanyakan saudara-saudara seagama saya masih lagi menggunakan pelaburan konvensional, yang mana sebenarnya kita sebagai umat Islam wajib untuk menukarkan pelaburan kita daripada konvensional kepada pelaburan Islamik, iaitu pelaburan patuh syariah. Ini adalah tuntutan agama. Selain daripada itu, apa sahaja mungkin sebarang pertikaian ataupun sebarang persoalan dan sebagainya, pada saya tidak wajar kita hujahkan di dalam media sosial dan sebagainya, kerana ini adalah tuntutan daripada agama. Walaupun dividen yang diperolehi daripada pelaburan syariah ini sedikit rendah berbanding dengan konvensional, tetapi apa yang kita hendak perolehi adalah yang pertama keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak elakkan daripada melakukan perkara yang haram dan teruskan istiqamah dengan perkara-perkara yang halal. Untuk perkara-perkara pelaburan-pelaburan yang lepas, ulama telah pun menjelaskan bahawa tidak ada masalah, kerana pada itu tidak diberikan pilihan secara patuh syariah kepada pencarum yang beragama Islam. Jadi pada masa yang lepas tu tidak ada masalah, tetapi pada sekarang apabila dibuka pelaburan patuh syariah ini, kita wajib menukarkannya. KWSP tidak boleh menukarkan bagi pihak kita secara automatik kerana terdapat akta dan juga pelbagai perkara dari segi peruntukan undang-undang. Jadi kita sendiri yang wajib untuk menukarkan caruman tersebut. Okey, itu adalah yang pertama. Jadi saya harap lebih ramai lagi sahabat-sahabat saya yang beragama Islam untuk menukarkan pelaburan kepada patuh syariah. Okey, yang kedua adalah kita boleh lihat, kalau saya lihat daripada ramai perkongsian, malah daripada dividen saya sendiri, majoriti memperolehi kadar dividen yang agak baik. Sebagai contoh, saya melihat ada yang berkongsi baki dalam akaun 1 dan akaun 2-nya adalah sebanyak total RM40,000, dan beliau menerima dividen konvensional sebanyak 6.15% bernilai ringgit Malaysia RM2,000 lebih. Okey, jadi RM2,000 lebih itu pun adalah dikatakan agak banyak. Dan bagi mereka yang mempunyai simpanan lebih daripada RM100,000, sebagai contoh RM120,000, anda memperolehi dividen sekitar RM6,200 sehingga RM7,000 mengikut jenis pelaburan yang anda pilih, sama ada konvensional ataupun patuh syariah. Jadi menunjukkan dividen yang diperolehi sangat-sangat baik pada tahun ini, malah yang tertinggi sejak tahun 2018. Okey, jadi daripada perkongsian ramai berkenaan dengan isu ini, ramai juga yang bertanyakan kepada saya berkenaan dengan dividen ini. Yang pertama, saya ingin memberikan respon bahawa dividen ini adalah bukan satu perkara yang baru. Ianya sudah ada sejak pada awal penubuhan KWSP, yang mana KWSP menggunakan wang caruman daripada pencarum dan juga majikan untuk dilaburkan. Wang itu dilaburkan, kemudian hasil pelaburan dalam tempoh setahun, apa sahaja keuntungan yang KWSP perolehi, KWSP akan mengagihkan
keuntungan tersebut kepada pencarum, iaitu dipanggil sebagai dividen. Okey, jadi dividen ini bukanlah satu benda yang baru. Nah, sejak pada tahun 2021 ramai yang bertanyakan berkenaan dengan dividen ini kerana ramai yang mungkin tidak sedar tentang kewujudan dividen KWSP. Yang kedua adalah persoalan berkenaan dividen ni boleh keluarkan ataupun tidak. Adakah dia akan dimasukkan ke dalam akaun bank dan sebagainya. Dividen KWSP ini tidak boleh dikeluarkan dan juga ia tidak dimasukkan ke dalam akaun bank anda ataupun ke akaun bank kita, tetapi ianya dimasukkan ke dalam akaun caruman KWSP kita, dimasukkan 70% ke dalam akaun 1 dan juga 30% ke dalam akaun 2, dan dividen ini memang tidak pernah boleh dikeluarkan melainkan apabila mencapai pada usia persaraan ataupun pengeluaran-pengeluaran khusus tertentu bagi pengeluaran pembelian rumah, pengurangan angsuran rumah, perubatan, keluar negara dan juga pelbagai-bagai pengeluaran yang dibenarkan oleh KWSP. Okey, itu bagi respon yang kedua. Dan yang ketiga, ramai yang berkongsikan berkenaan dengan dividen ini memandangkan mereka mempunyai kadar dividen yang agak baik. Jadi di sini saya sendiri telah mencadangkan perkara ini lama bagi pihak kerajaan untuk meneruskan pengeluaran air citra sebanyak RM10,000 ini, yang mana pihak KWSP sebenarnya boleh sahaja menggunakan dividen ini untuk dibenarkan pengeluaran buat kali yang terakhir. Pelbagai kaedah yang telah pun dicadangkan, majoriti memilih untuk meminta pengeluaran sebanyak RM10,000 secara one off. Itu adalah yang terbaik bagi membantu semua yang terjejas. Okey, dan jika digunakan daripada dividen ini bagi mereka yang mempunyai sekitar RM2,000 kepada contohnya sehingga kepada RM6,000, mungkin boleh digunakan dividen ini dibenarkan untuk dikeluarkan 100% dan bagi mencukupkan nilai RM10,000 tu adalah digunakan daripada akaun satu pencarum, kerana kebanyakan pencarum akaun satunya masih lagi mempunyai baki berbanding dengan akaun 2 yang telah pun dikeluarkan untuk air lestari, air sinar dan juga air citra itu sendiri. Jadi bahagian akaun 2 ni ramai yang telah pun berkurangan ataupun tinggal hanya baki minimum sahaja. Jadi dicadangkan di sini agar dibenarkan pengeluaran berkali terakhir menggunakan dividen tambahan juga dengan akaun 1 bagi mencukupkan sebanyak RM10,000. Ada juga respon yang saya perolehi mencadangkan agar dibenarkan dikeluarkan dividen sahaja 100% jika mendapati pengeluaran sebanyak RM10,000 ini sangat sukar untuk dilakukan bagi menjaga wang caruman pencarum apabila mencapai usia persaraan kelak. Pada saya, cadangan itu juga adalah salah satu cadangan yang baik, walaupun ramai yang mengecam kerana mahukan RM10,000. Namun daripada tidak ada apa langsung, daripada tidak dapat apa-apa langsung, pada saya sedikit banyak pengeluaran dividen itu sendiri adalah sangat-sangat membantu mereka yang terjejas di luar sana. Dividen ini pada saya sebenarnya adalah salah satu kaedah yang baik untuk dikeluarkan memandangkan pengiraan dividen bermula daripada Januari 2021 sehingga kepada Disember 2021, yang mana pada bulan Januari 2021 ni masih lagi ramai pencarum yang mempunyai baki di dalam akaun KWSP mereka yang tinggi, yang banyak. Kemudian apabila mula dibayar interim, mula dibayar sebanyak RM5,000, air sinar RM1,000 sebulan, RM1,000 sebulan, kemudian kepada etc., barulah kadar caruman mereka ini ataupun baki dalam akaun mereka, KWSP mereka ini berkurangan. Dan pada waktu itu kiraan bagi dividen juga semakin menurun. Tetapi secara keseluruhannya mereka mendapat dividen yang sangat baik bagi tahun pelaburan 2021. Jadi saya mengharapkan agar ada lagi respon, akan ada lagi maklum balas daripada wakil-wakil rakyat di luar sana apabila sidang parlimen yang berikutnya pada minggu kedua berlangsung menggunakan idea bagi menggunakan dividen ini sebagai salah satu kaedah untuk meneruskan pengeluaran air citra. Setidak-tidaknya kiraan bagi RM240,000 simpanan ataupun simpanan minimum bagi pencarum apabila mencapai usia persaraan ini boleh dicapai ataupun kurang terjejas bagi mereka yang memilih untuk mengeluarkan pengeluaran untuk kali terakhir ini, kerana ianya tidak mengganggu wang caruman pokok daripada gaji kita dan juga daripada bahagian majikan, tetapi hanya menggunakan pengeluaran daripada dividen yang dibayar bagi pelaburan tahun 2021. Jadi insya-Allah saya berharap sangat-sangat ada pihak dan juga ada perwakilan
parlimen yang mendengar idea ini dan juga akan mengenengahkan isu ini bagi membolehkan pengunduran ini diteruskan untuk kali yang terakhir. Jadi saya harap itu saja yang saya nak kongsikan. Bukan saya harap itu saja yang kongsikan. Itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini, dan saya harap sedikit sebanyak penjelasan saya berkenaan dengan dividen ini bagi mereka yang bertanya jelas. Ingat, dividen tidak boleh dikeluarkan setakat ini, dan juga dividen ini tidak akan masuk ke dalam akaun bank kita. Ia kena masukkan ke dalam akaun PDPSP. Dan untuk kali terakhir, bagi sahabat-sahabat Muslim saya nasihatkan untuk bertukar kepada simpanan patuh syariah. Boleh dibuat secara iAccount online ataupun boleh saja turun kepada pejabat KDBSP dan juga membuat penukaran untuk pelaburan patuh syariah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bagi mereka yang mempunyai sebarang masalah, sebarang persoalan ataupun sebarang isu, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudah datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi sekali. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.